Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu kita dalam siri kedua iaitu Nabi Idris alaihi salam. Kawan-kawan yang dikasihi, Nabi Idris alaihi salam adalah rasul selepas Nabi Adam alaihi salam yang diutuskan oleh Allah untuk memberikan peringatan dan petunjuk kepada keturunan Qabil. Ini kerana keturunan Qabil telah banyak melakukan maksiat dan kufur terhadap Allah. Nabi Idris sangat berani dan gagah di dalam menjalankan tugas dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baginda sangat disanjungi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam firman-Nya iaitu surah Al-Anbiya ayat 85 yang bermaksud, ingatlah kisah-kisah Ismail, Idris dan Zulkifli masing-masing termasuk golongan orang-orang yang sabar. Martabatnya tinggi seperti mana yang dinyatakan dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah, yakni hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Dalam ayat tersebut, Nabi Idris dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda disebut sebagai Nabi dan orang yang benar, iaitu As-Siddiq. Nama sebenar baginda ialah Kanuk. Baginda adalah keturunan Nabi Adam AS yang pertama menerima tugas sebagai Nabi. Nabi Idris merupakan orang pertama yang boleh menulis menggunakan pena. Baginda juga orang pertama mengajar ilmu politik peradaban dan menetapkan perancangan pembangunan kata. Bahkan, baginda juga orang pertama menggunakan kulit sebagai pakaian berjahit. Ketika berusia 82 tahun, baginda telah diangkat ke sisi Allah. Baginda diangkat ke syurga kerana amal ibadahnya yang banyak diterima oleh Allah setiap hari. Tahukah kawan-kawan tentang peristiwa tersebut? Kisahnya bermula apabila malaikat maut iaitu malaikat Israel meminta izin daripada Allah mengunjunginya. Sepanjang tempoh Nabi Idris alaihi salam didampingi oleh malaikat maut, baginda merasa amat pelik dan hairan kerana melihat pelbagai perkara aneh daripada malaikat maut yang menyerupai seorang lelaki itu. Nabi Idris alaihi salam bertanya, "Siapakah kamu yang sebenarnya?" Malaikat maut menjawab, Saya adalah malaikat maut. Nabi Idris bertanya lagi, "Apakah kamu akan mencabut nyawa setiap orang?" Ya. Setelah beberapa ketika bersoal jawab di antara Nabi Idris alaihi salam dengan malaikat maut, baginda meminta malaikat maut mencabut nyawanya kemudian menghidupkannya kembali. Baginda ingin merasai sakaratul maut. Dengan izin Allah, malaikat maut mencabut nyawa baginda. Kemudian, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Kawan-kawan nak tahu tak apa perasaan Nabi Idris ketika nyawa baginda dicabut? Baginda merasakan seperti kulitnya disiat-siat dalam keadaan hidup. Rasa sakit yang dirasai ketika menghadapi maut itu lebih 1000 kali gandanya. Walaupun sebenarnya malaikat maut telah mencabut nyawa baginda dengan penuh berhati-hati. Kawan-kawan, bagaimana agaknya malaikat maut mencabut nyawa orang yang ingkar pada perintah Allah? Tentu lebih sakit, bukan? Semasa Nabi Idris alaihi salam dicabut nyawanya buat kali kedua, malaikat maut membawa Nabi Idris alaihi salam meninjau keadaan syurga dan neraka dengan mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun, semasa di syurga, baginda telah meninggalkan kasutnya di bawah sepohon pokok. Apabila baginda keluar daripada syurga,
baginda meminta malaikat maut menghantarnya semula ke dalam syurga kerana kasutnya tertinggal di dalam syurga. Nabi Idris telah dihantar semula ke dalam syurga oleh malaikat maut. Setelah mendapat kasutnya semula, malaikat maut ingin membawanya keluar. Tetapi Nabi Idris enggan keluar dari syurga. Nabi Idris berkata, Aku tidak akan keluar kerana Allah sudah berfirman, setiap orang itu pasti merasai sakratul maut. Sesungguhnya aku sudah merasai maut. Maka tinggallah Nabi Idris alaihi salam di syurga buat selamanya sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat kelak. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, begitulah kisah Nabi Idris alaihi salam. Pengajaran yang kita dapat perolehi ialah Nabi Idris alaihi salam begitu ikhlas dan banyak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala telah membalas amalannya dengan mengangkatnya ke syurga. Semoga kita semua dapat menghayati sirah Rasul tadi. Baiklah kawan-kawan, kita berjumpa lagi di siri 25 Rasul yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.